Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni Syarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari terjemahan dan huraian oleh Maulana Asri ya. Jadi kita ada bincang tentang hadis orang muslim tu al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam tu orang sebenar Islam yang mana orang lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya dah. Dan kita nak bincang masa ni, apakah yang dimaksudkan dengan kejahatan lidah dan gangguan lidah ni? Apakah kejahatan lidah dan gangguan lidah? Termasuk dalam kejahatan lidah dan gangguannya ialah menyumpah, menyerana, sumpah serana, memaki, melaknat, mengumpat, memfitnah, mengancam, mengadu domba, pelagak orang dah. Memperli. Perli pun tak boleh ada kata terus, perli tak apa, tak boleh juga dah. Mencemuh, mencela, mengeji, menghina, mencampi, menyihir, mencarut, mengejek dan menjela lidah dan sebagainya. Sebabnya Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus lidah dan tangan dalam hadis ini ialah kerana kebanyakan kejahatan dan gangguan dilakukan dengannya. Banyak ni lidah tangan lah. Orang sakit, orang terasa, orang perai, orang apa sebab lidah tangan ni. Tentu sekali baginda Rasulullah SAW menyebutkan dua anggota itu sebagai contoh paling ketara semata-mata dalam seseorang melakukan kejahatan dan gangguan terhadap orang lain. Biasanya guna dua anggota tersebutlah nak buat jahat, nak khianat, nak ganggu orang lah. Ia sama sekali tidak menafikan gangguan-gangguan yang mungkin dilakukan oleh anggota-anggota kita lain. Tak nafi, tangan, kaki pun dah boleh sepak orang nak tu. Cumanya kebiasaannya lidah dengan tangan dulu dah. Kenapa lidah disebutkan dahulu daripada tangan? Sebabnya lidah disebut terlebih dahulu oleh Rasulullah SAW daripada tangan ialah kerana melakukan kejahatan dengan lidah itu lebih mudah berbanding dengan tangan. Anda boleh menyakiti orang yang berada dekat ataupun jauh dari anda dengan lidah. Anda juga dapat mengata orang yang masih hidup dan orang yang telah mati. Kejahatan lidah ini juga lebih banyak berlaku dalam masyarakat. Berlakunya pula bukan sahaja di kalangan orang-orang biasa, malah di kalangan orang berkedudukan dan ternama juga, orang ulama pun balas ustaz pun. Guna lidah lah kita kata, ataupun ni enggak tambah selagi ganti lidah tu Facebook ke apa. Kadang-kadang kesan ucapan dan kata-kata itu lebih mendalam dan menusuk jiwa berbanding dengan tangan. Kata tapas sekali boleh lupa dak. Ucapan ni boleh ingat pasal dah. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhju Quraisyan fa innahu ashaddu 'alaihim min rashqin nabli." Bermaksud ejeklah orang kafir Quraisy. Uhju Quraisyan. Ejeklah orang kafir Quraisy dengan menggunakan syair. Ia lebih dahsyat pada mereka daripada terkena panah anak panah. Fa innahu ashaddu 'alaihim min rashqin nabli. Kena anak panah tu sakit, dikira sakit boleh mati ni. Tapi kadang-kadang syair ni lebih dahsyat daripada kena anak panah ni. Hentakan dia dah. Apa kata? Pukulan syair ni lebih menggoncangkan jiwa kafir lah. Hadis Muslim, Tabrani dan Bahaqi. Hadis kuat lah dah. Kerana itulah juga seorang penyair berkata, Jarahat as-sinani lahat tiyam wala talyamu ma jarhal lisan. Bermaksud luka kerana terkena mata lembing yang tajam dapat bertaut kembali dah. Tetapi luka kerana terkena tikaman lidah tidak akan bertaut dah. Dia luka-luka ni boleh sial, boleh sembuh kita kata dah. Dengan takut kembali, tapi luka kena lidah ni payah bertaut lah. Ingat pas tua, pas mana, pas mati ingat dah. Apakah pula dimasukkan dengan kejahatan tangan dan gangguan pula dah? Termasuk dalam kejahatan tangan dan gangguan tangan ni pula ialah memukul, menampar, menumbuk, membunuh, menolak dengan keras, meroboh, mencuri, merampas, menulis dan melukis perkara-perkara yang karut-marut dan sebagainya. Jelas sekali bahawa manusia tidak melakukan segala pekerjaannya dengan tangan. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkannya secara khusus tangan ni? Jawabnya ialah kerana kebanyakan pekerjaan manusia itu dilakukan dengan tangan. Boleh dikatakan tanganlah yang paling banyak memenuhi kehendak dan hajat manusia. Memberi, mengambil, menghulur, menyambung, mengerat, merasa, menjamah, meraba-raba, mencuit, melambai, mengisyarat, makan, minum dan sebagainya.
pada umumnya dilakukan manusia dengan tangannya. Kata Az-Zamakhsyari, kerana kebanyakan pekerjaan manusia itu dilakukan dengan tanganlah, dipinjam perkataan tangan untuk menyatakan segala perbuatan dan usaha yang dilakukan oleh manusia melalui anggota-anggota lain sekalipun, guna kaki ke guna tubuh, guna apa pun, biasanya orang pinjam perkataan tangan lah. Kata orang Arab, hadza mimma amiltum aydiyahum. Maksudnya, ini adalah antara perkara yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Mungkin guna kaki macam dia, tapi biasa guna tangan sebagai gambar untuk anggota lain juga. Padahal perkara itu tidaklah dilakukan dengan tangan. Allah SWT juga telah menggunakan perkataan tangan untuk menyatakan segala usaha yang dilakukan oleh manusia, meskipun ia dilakukan dengan anggota-anggota yang lain selain tangan. Lihat misalnya firman Allah di bawah ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Bermaksud telah nyata kerosakan dan bala bencana di darat dan di lautan, fil barri wal bahri, disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh tangan manusia, bima kasabat aydin nas. Nyatanya yang demikian kerana Allah kerana Allah hendak merasakan pada mereka sebahagian dari akibat perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Rum ayat 41. Tentu sekali perbuatan buruk yang mereka lakukan itu tidak terhad dengan tangan semata-mata, tetapi Allah tetap menggunakan perkataan tangan sebagai isyarat kepada kebanyakan perbuatan manusia itu dilakukan mereka dengan tangan pada kebiasaannya. Kharajal ghalib. Jadi kebanyakan perbuatan manusia ni guna tangan, jadi hak lain pun nyabik tangan jugalah. Berbuah atas nama tangan juga. Sebanyak kebanyakan perbuatan manusia ni guna tangan. Jadi hadis seterusnya dah. Orang yang berhijrah sebenarnya berhijrah ialah orang yang meninggal ke apa dilarang oleh Allah . Jadi seterusnya pasal selamat daripada lisan dan tangan dah. Yang keduanya, hadis ni cerita pasal orang berhijrah. Jadi orang berhijrah yang sebenarnya meninggal ke apa dilarang oleh Allah. Jadi huraian dia. Alif lam dia al-muhajir, man hajra man Allahu anhu. Alif lam pada perkataan al-muhajiru ni sama juga dengan yang terdapat pada perkataan al-muslimu sebelum ini. Maksud special ini orang Islam yang sebenar-benarnya dah. Dan banyaklah huraya kita baca dah sebelum ni. Okey, kita nak cerita hak lain pula, bahagian hijrah pula. Hijrah itu terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, hijrah yang zahir. Yang kedua, hijrah batin atau hakikat hijrah. Hijrah yang zahir ialah melarikan diri dari tempat yang seseorang tidak bebas mengamal ke ajaran-ajaran agama dan diganggu gugat serta terancam pula kerananya nak amal agama situ tak boleh. Orang kena, orang lawan, orang boikot, macam-macam lah. Hijrah batin pula yang meninggalkan apa-apa yang didorongi oleh hawa nafsu dan syaitan. Hadis di atas menggambarkan hakikat hijrah. Bukan hijrah zahir, tapi hijrah hakikat hijrah lah, hijrah batinnya. Iaitu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tujuan bahagian kedua sabda Nabi SAW dalam hadis ini. Tujuan Nabi SAW bersabda sebegini ialah untuk 4 perkara berikut. Sebab apa Nabi hijrah ni? Cara suruh meninggalkan apa yang Allah larang ni. Pertama, mengingatkan para sahabat yang telah berhijrah dari Mekah ke Madinah agar mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada perpindahan dari Mekah ke Madinah itu semata-mata dan berpuas hati dengannya. Jangan berasa banyak dah pahala dia hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ya, kena lagi usaha hijrah meninggalkan maksiat lah. Walaupun jelas sekali kelebihannya berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman ni dia tak berpuas hati dengan amal dia. Dia berasa tak cukup sama dah. Dan Nabi nak ajar supaya tidak berpuas hati dengan hijrah. Pahala amal yang sangat besar setelah itu pun Nabi SAW nak ajar sahabat tidak terlalu bergantung dengan amal dia lah. Apa yang dituntut daripada mereka seterusnya selepas berhijrah zahir tersebut ialah hijrah batin pula lah. Yang menghendaki seseorang menjunjung segala perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Kena ikut perintah Allah dan tinggal larangan Allah. Yang kedua, sebab apa ni tak? Nabi ni suruh
hijrah yang kedua ni, bahagian kedua. Mula-mula cerita orang Islam ni selamat daripada gangguan lidah dan tangannya dah. Ni pula cerita pasal hijrah pula dah. Oleh kerana hijrah batin ni, oleh kerana Al-Quran dan hadis-hadis banyak sangat menyatakan kelebihan berhijrah, mungkin juga ia menimbulkan semacam kebanggaan dan gah di dalam hati para sahabat muhajirin ni. Dia setengah-setengah tu berasa nak sombong, nak takabur dah. Nak bangga, nak gah dah. Sebab ke mereka ni golongan yang berhijrah, muhajirin, pahala besar dah, golongan yang mulia. Maka sabdaan Rasulullah SAW ini bertindak sebagai tazkiyah, nak bersihkan hati dah. Dan peringatan untuk mereka supaya mereka beringat. Maksudnya ialah mereka tidak seharusnya berbangga dan bermegah-megah dengan anggapan amalan hijrah itu sahaja sudah lebih dari cukup untuk mereka, jangan rasa cukup. Hijrah, jangan rasa cukup. Begitu juga dengan keturunan Nabi dah. Semata-mata keturunan Nabi belum tentu selamat di akhirat. Ramai mana keturunan Nabi Syiah pun dah ikut ajaran sesat Syiah. Lain tak sekira lah sufi-sufi kuburi ni. Syiah ni macam mana ni? Jadi kita tak boleh bergantung dengan keturunan, jangan bergantung dengan amalan baik. Keturunan itu satu perkara lah, bukan amalan baik dah. Bukan ketentuan kita. Yang kita buat baik pun tidak boleh berbangga dah. Kita pergi haji ke, kita buat baik ke, kita pergi umrah banyak kali ke, kita sedekah banyak pun, kita tak boleh berbangga dah. Justru para sahabat muhajirin itu tetap dikehendaki melaksanakan tuntutan asal hijrah itu sendiri. Tuntutan asal hijrah itu ialah meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik dah. Yang ketiga, sabda baginda SAW ini juga bermaksud menghiburkan hati umatnya yang tidak diberikan kesempatan berhijrah. Ada juga maksudnya Nabi sabda begini supaya orang yang tak boleh hijrah tu, orang Ansar ke ataupun orang Islam lain lah, bukan hijrah dah. Mereka mungkin orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW atau yang mendatang hinggalah ke hari kiamat sekalipun dah. Nak hijrah kan, kalau daripada Mekah Madinah tak ada dah hijrah tu dah. Ia benar-benar merupakan penawar kepada umat akhir zaman, antara mereka juga masih tetap mendapatkan kelebihan dan keistimewaan berhijrah itu dengan semata-mata menjauhi segala larangan Allah. Tak mesti pergi ke Mekah dah, ke Madinah dah. Padan yang kita tinggalkan maksiat, tinggalkan benda Allah lagi pun macam hijrah lah. Okey, yang keempat, sebab apa Nabi cerita bahagian kedua ni hijrah ni? Oleh kerana Rasulullah SAW pernah bersabda selepas pembukaan Mekah, la hijratah ba'dal fath. Bermaksud tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan Mekah. Hadis riwayat Bukhari daripada Ibn Umar. Mungkin terlintas di benak seseorang bahawa selepas pembukaan Mekah sama sekali tidak akan ada lagi sebarang perpindahan kerana agama. Jawabnya ialah keperluan berhijrah dari Mekah dan lain-lain tempat yang telah termasuk di bawah wilayah kekuasaan Islam itu sahaja yang tidak ada. Jadi nak cerita sini hijrah ni masih ada, walaupun Nabi kata tak ada hijrah. Cuma hijrah ke Mekah tu tak ada lah. Pahala besar benar tu tak. Sekarang ni hijrah daripada tempat yang tak boleh nak aman Islam pergi ke tempat yang boleh aman Islam masih ada lagi dah. Kerana di mana-mana pun masyarakat Islam sudah dapat mengamalkan ajaran Islam dengan bebas di negara Islam, di wilayah Islam. Ia tidak menolak kemungkinan di mana akan berlaku kembali sesuatu yang mendorong umat Islam berhijrah demi menjaga kebebasan beragamanya di lain tempat di dunia ini pada masa-masa akan datang. Kalau ada berlaku nak amal Islam tak boleh tak? Walaupun negara lain pun kena berhijrah lah ke tempat boleh mengamalkan Islam. Apabila hijrah tiada lagi, maka peluang untuk mendapatkan pahala dan kelebihan hijrah juga tidak akan ada lah. Sabda baginda Islam di atas menjawab kemusykilan ini, bahawa peluang untuk mendapatkan pahala dan kelebihannya tetap ada lagi. Apabila seorang menjauhi larangan Allah, ia akan mendapat jenis pahala dan kelebihan yang pernah diperolehi oleh para muhajirin yang telah berhijrah dari Mekah ke Madinah dahulu. Meskipun sifat pahala dan kelebihannya tidaklah 100% sama, namun ia dari segi jenis dan bentuknya yang sama. Nak kata sama 100% tidak dah. Darjat tak sama, pahalanya sama pun darjat tak sama dah. Mungkin juga dah. Okay, hadis ke-10 di atas terdiri daripada dua bahagian, dua juzuk dua bahagian. Hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As di atas apabila dianalisa dapat dibahagikan pada dua bahagian besar. Pertamanya al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maksudnya orang Islam sebenar atau muslim sejati adalah yang orang-orang Islam lain terpelihara daripada kejahatan, gangguan lidah dan tangannya. Ni bahagian pertama ni. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Okay, bahagian keduanya wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Maksudnya orang berhijrah sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Itu bahagian kedua dia. Intipati bahagian pertama hadis. Intisari bahagian pertamanya ialah Muslim bukan sekadar nama gelaran. Untuk orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah dan mengamalkan beberapa tata cara dalam upacara keagamaan semata-mata. Ia malah merupakan gelaran untuk orang yang memenuhi segala tuntutan agama Islam di sepanjang hayatnya. Muslim adalah seorang hamba Allah dalam erti kata yang sebenar-benarnya kerana memiliki kepercayaan dan cara hidup beragama yang sempurna. Kalau di satu pihak yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, di pihak yang lain pula yang mempunyai hubungan mesra dan penuh kasih sayang dengan manusia di sekelilingnya. Ia seorang yang tenang, damai, berakhlak mulia, amanah, bertoleransi, bertimbang rasa, berfikiran luhur, mahukan kesejahteraan semua orang, bermaruah, mempunyai perjuangan dan matlamat hidup yang jelas serta tidak ditakuti dan dibimbangi sesiapa pun. Orang tak takut dia. Orang-orang Islam khususnya dan manusia keseluruhannya bukan sahaja terpelihara daripada kejahatan dan gangguannya. Mereka malah menaruh kepercayaan penuh kepadanya terhadap nyawa, harta benda dan kehormatan mereka. Percaya tak khianat. Ia juga dipercayai sebagai seorang pejuang kebenaran dan penegak keadilan. Intipati bahagian kedua hadis pula. Intisari bahagian keduanya pula ialah ia memberikan huraian ringkas dan tepat untuk erti perkataan muhajirun. Tu intipati bahagian kedua hadis. Dia dimaklumi bahawa orang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan rumah tangga dan tanah airnya lalu menetap di negeri asing yang bukan merupakan tanah tumpahnya, bukan tanah tumpah darahnya kerana Islam. Islam memang memandang tinggi terhadap pengorbanan seorang muhajir. Menurut Islam, orang berhijrah kerana Islam itu selayaknya menerima ganjaran yang istimewa berupa syurga dan redha Allah yang berkekalan. Tetapi hadis ini memperkenalkan satu lagi bentuk hijrah yang berkait rapat dengan kehidupan setiap orang Muslim di sepanjang zaman. Itulah dia hakikat hijrah ataupun hijrah batin inilah ataupun hakikat hijrah. Jadi dituntut setiap Muslim mengamalkannya. Tak boleh nak hijrah tepat pun dia mesti hijrah yang kedua batin, hijrah hakikat hijrah. Menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah ketika kita melakukannya. Jadi penting Allah laranglah. Untuk semua perbincangan di atas, lihat Fathul Bari jilid 1 muka 53, Umdatul Qari jilid 1 muka 132, Irsyadus Sari jilid 1 muka 134, Al-Qawaqibud Daruri jilid 1 muka 88 hingga 89, Al-Abwab wa Tarajim jilid 1 muka 339, Kashful Bari jilid 1 muka 280 hingga 283, Nasrul Bari jilid 1 muka 213 hingga 214. Habis itu. Lepas tu cerita pula tentang Abu Abdullah Imam Bukhari berkata pula dah. Kata Abu Muawiyah dah. Daud bin Abi Hind meriwayatkan kepada kami daripada Amir, katanya aku telah mendengar Abdullah bin Amr meriwayatkan daripada Nabi SAW. Abdullah Ada pula meriwayatkannya daripada Daud, daripada Amir, daripada Abdullah daripada Nabi SAW. Kita cerita sini lah. Poin seterusnya ya. Daripada kenyataan terdapat dalam sanad ini, para ulama telah menyimpulkan dua pendapat berikut. Ia ada cerita sanad lain pula dah. Pertama dah, ia tidak diucapkan oleh Imam Bukhari sendiri, malah ia merupakan nukilan muridnya Al-Firabri. Ada orang kata bukan hak seterusnya bawah ni lepas habis hadis tu cerita sanad lain pula dah. Itu bukan kata Imam Bukhari tapi kata murid Imam Bukhari iaitu Al-Firabri. Ini pendapat, salah satu pendapat. Kerana jika Imam Bukhari sendiri yang mengucapkannya, sudah tentulah beliau akan menggunakan kata ganti nama dirinya, iaitu aku atau saya. Bukan menggunakan nama kunyahnya, nama panggilannya. Ini sebablah orang lain hujah. Pasal Haji Salim Imam Bukhari ni, hadis sahih Imam Bukhari ni, anak murid dia dah. Kadang-kadang anak murid dia berbuh hadis. Berbuh kata-kata tambah sikit-sikit sebanyak dah. Benda ni lah ulama-ulama pensyarah hadis ni kaji dah. Jadi nama kunyah Abu Abdullah tak guna. Adalah kata gitu, tidak semua pendapat sebegitu, tapi ada kata ke guna Abu Abdullah laga apa dah. Jadi bermakna itu menunjukkan anak murid dia tulis. Bukan dia tulis, bukan Imam Bukhari sendiri tulis. Okey, pendapat kedua. Pendapat kedua ia memang diucapkan oleh Imam Bukhari sendiri. Bukan anak murid dia, bukan Firabri, tapi Imam Bukhari sendiri. Ini kerana memang menjadi kebiasaan dalam dunia penulisan bahasa Arab. Para penulis menggunakan nama kunyahnya sendiri
sebagai membahasakan diri mereka sendiri menggantikan kata ganti nama kata ganti nama dalam tulisan-tulisan mereka. Tapi ada kata itu walaupun sanak ni selepas hadis tu beberapa sanak lain tu dah. Tapi ini bukan bermakna Abu Abdullah tu nama gelar dia, nama kunyahnya sebagai orang lain tulis, bahkan diri sendiri pun boleh tulis dah. Biasa penulisan bahasa Arab tulis gitu dah. Nak bahasa diri sendiri dia tak guna dhamir ana ke tu ke belakang, tapi dia guna dhamir, dia tak guna dhamir, dia guna Abu Abdullah, guna kunyah dia sendiri dah. Lepas tu dah cerita riwayat ta'liq daripada Abu Muawiyah ini diwasalkan ke bawah ni ta'liq pula dia, bukan musnad. Atas tu musnad, hadis musnad, sudah hadis tu bawah pula riwayat ta'liq pula, pelik jugalah satu segi dah. Tapi tak apa nak cerita riwayat ta'liq ni dah. Riwayat ta'liq daripada Abu Muawiyah ini diwasalkan, disambung oleh Ishaq bin Rahawayh dalam musnadnya. Musnad Ishaq bin Rahawayh daripada beliau. Daripada Abu Muawiyah lah ada sanad. Ibn Hibban dalam sahihnya juga meriwayatkan melalui saluran beliau. Teksnya ialah Sami'tu Abdullah bin Amr yaqulu wa rabbi hadhihi al-baniyah. Dan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-muhajiru man hajara as-sayyi'ati wal muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Bermaksud aku telah mendengar Abdullah bin Amr berkata demi Tuhan binaan ini, yakni Kaabah, demi Tuhan Kaabah lah. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berhijrah sebenarnya ialah orang meninggalkan kejahatan-kejahatan, dan orang muslim sebenarnya ialah orang-orang Islam lain selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 4, Taghliqut Ta'liq jilid 2 muka 26 hingga 27, Kashful Bari jilid 1 muka 88 itulah. Kuat setara mana wallahu a'lam lah. Okey, lepas tu cerita pasal Abdul A'la pula. Riwayat ta'liq Abdul A'la pula diwasalkan oleh Utsman bin Abi Syaibah dalam Musnad. Utsman bin Abi Syaibah lah, Ibn Abi Syaibah lah. Abdul A'la yang dimasukkan di sini ialah Abdul A'la bin Abdul A'la As-Sami Al-Qurashi Al-Basri. Beliau adalah salah seorang tokoh muhaddisin. Meninggal dunia pada tahun 189 Hijrah. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 54, Hadil Sari jilid muka 20, Tabaqat Al-Hufaz muka 23, Kashful Bari jilid 1 muka 988. Jadi dia tak siapa ke Imam Bukhari Abdul A'la ni dah. Hak tu dia panggil ta'liq ni, tergantung sanad tergantung. Tujuan Imam Bukhari mengemukakan dua riwayat ta'liq di sini setelah mengemukakan melalui riwayat musnadnya. Cerita habis ni, cerita hadis tu. Siapa man al-muhajiru man hajara ila man Allahu anhu gapo dah. Sudah dah hadis tu. Jadi riwayat boboh pula sanad riwayat ta'liq pula dah. Sanad riwayat ta'liq dah. Tapi tak bukan sanad penuh tapi ta'liq dah, tergantung. Sebab apa ni ada dua riwayat ta'liq di sini. Setelah memukakannya melalui riwayat musnadnya yang penuh lah, ada sanad penuh daripada Adam bin Abi Iyas. Ialah untuk menyatakan 4 perkara berikut. Ada sebab 4 perkara ni lah. Sebab apa je boboh riwayat ta'liq dua lagi dah. Pertama, hadis yang diriwayatkannya daripada Adam bin Abi Iyas ada mutaba'ahnya. Jadi musnad tu ada mutaba'ah, ada sokongan lagi dah. Ada dua lagi hadis dah. Ada dua lagi sanad sokongan dah. Yang kedua, mensyaratkan kepada seorang perawi yang turut berada dalam ketiga-tiga sanadnya, tetapi disebut dengan dua nama yang berbeza. Ada juga sebab tu dah. Hadis yang sama tapi nama yang berbeza tapi orang sama dah. Dalam sanad riwayat musnadnya ia disebut sebagai Asy-Sya'bi. Sementara dalam dua sanad ta'liq yang dikemukakannya daripada Abu Muawiyah dan Abdul A'la pula ia disebut sebagai Amir. Jadi Asy-Sya'bi adalah gelaran kepada Amir. Amir tu nama sebenar, Sya'bi tu gelaran dah. Amir yang dimasukkan di sini ialah Amir bin Syarhil, iaitu Asy-Sya'bi lah. Amir bin Syarhil tu Sya'bi lah. Kadang-kadang nak cerita tu, bukan nak cerita kuat, nak cerita ada sebab ilmu hadis lain lah. Sebab itu kita kena ngaji untuk guru dah syarah Sahih Bukhari ke apa ni. Bukan nak cerita hadis, pengajaran hadis saja dah. Kadang nak perbandingan lah. Kadang perbandingan sangat. Kadang bukan nak cerita hadis tu kuat dah. Riwayat ta'liq ke atau kadang bawah Ibn Ishaq ni bukan nak cerita kuat dah. Nak cerita sokong, kadang nak cerita kritik pun ada dah. Nak cerita hak ni nak cerita okey sama dah. Mendengar cerita guru lah bukan apa dah.
Jadi 3 sanad riwayat Musnad Bukhari dan Abdul Ala masih tidak jelas, menunjukkan Amir benar-benar telah mendengar hadis ini secara langsung daripada Abdullah. Jadi kalau kita tengok Musnad Imam Bukhari ni dan Abdul Ala ni tak jelas. Antara kedua-duanya diriwayatkan secara an-anah dah. An-anah. Riwayat secara an-anah tetap terdedah kepada keadaan sanad terputus. An-anah ni daripada ni dari ni. Kita ayat sami' tu kita tak guna dah. Haddatsana ke dah. Akhbarana ke, betul-betul dengar daripada perawi ataupun dia memperdengarkan hadis tu. Tak mungkin lagi dia putus tengah jalan an-anah ni. Untuk menghilangkan kekeliruan dan keraguan yang mungkin timbul tentang sama ada Amir Sya'bi ni, Sya'bi benar-benar telah menerima hadis secara langsung daripada Abdullah. Imam Bukhari mengemukakan riwayat ta'liq daripada Abu Muawiyah. Dalam riwayat Abu Muawiyah, Amir Sya'bi dengan jelas menyebutkan bahawa beliau telah mendengar Abdullah bin Amr meriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW. Jadi bukan an, tapi bukan an sajalah, an dari itu bermaksud mendengar terus. Nah. Okey, you cari sanad lain lah. Tu kaedah ngajar hadis ni. Kaedah hadis gitu. Kadang-kadang nak tahu dengar ke an ni mendengar tidak, kena bawa hadis lain. Yang keempatnya dalam sanad riwayat ta'liq daripada Abdullah Ala, tidak tersebut dengan jelas siapakah sebenarnya Abdullah yang telah menerima hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat tersebut tak jelas siapa dia terima hadis daripada Nabi ni. Adakah ianya adalah Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang masyhur dalam istilah tabaqah para sahabat, atau ia adalah Abdullah yang lain? Jadi riwayat Abdullah tak sebut dengan jelas siapa dia Abdullah ni. Abdullah bin Umar ke Abdullah bin Mas'ud ke Abdullah bin Amr bin As ke, banyak lagi Abdullah ni. 4 orang Abdullah ni, 4 orang Abdullah yang sahih ni. Jadi kalau biasa kalau sebut Abdullah saja, Abdullah bin Mas'ud. Gitu dah. Kalau orang itu Ibnu Umar gapo lah, Ibnu Abbas ke gapo dah. Dia sebut Ibnu tu hak sahihnya. Kalau Abdullah saja biasalah Abdullah bin Mas'ud. Kekeliruan ini dapat dihilangkan dengan melihat riwayat Musnad Bukhari dan juga riwayat daripada Abu Muawiyah. Jadi tak jelas di riwayat Abdullah Ala itu dijelaskan oleh riwayat Musnad Bukhari dan riwayat daripada Abu Muawiyah. Dalam kedua-dua sanad tersebut dengan jelas Abdullah yang meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abdullah bin Amr bin As, bukan Abdullah bin Mas'ud. Gitulah. Ini sebut jelas nama dia. Lain tu tak jelas. Biasanya Abdullah ni Ibnu Mas'ud dah. Lihat Fathul Bari jilid 1 mushaf 53, Amdatul Qari jilid 1 mushaf 1/2, Irsyadus Sari jilid 1 mushaf 1/4, Al-Kawakib Ad-Daruri jilid 1 mushaf 88 hingga 89, Al-Abwab wat-Tarajim jilid 1 mushaf 339 hingga 340, Lami' Ad-Daruri jilid 1 mushaf 552, Kashful Bari jilid 1 mushaf 280 hingga 283, Nasbarul Bari jilid 1 mushaf 213 hingga 214. Setakat tu sajalah perbincangan hadis yang ke-10 kita bincang ni nak. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.